Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lilio Channel. Hari ni aku nak share kat korang pengalaman berubat di atas Gunung Jerai. Stay tune. Pada tahun 2016 dan masa tu actually akak aku ni dia adalah pesakit saun epilepsi selama 18 tahun. So mak ayah aku ni dah berubat akak aku ni pergi sampai ke bawa pergi sampai macam-macam tempat, jumpa ustaz tu, jumpa pakar perubatan tu, jumpa doktor, makan ubat tu, makan ubat ni, macam-macam lah kita orang try, tetapi masih lagi sakit. So antara pengalaman one of perawat Islam ni, pakcik yang berubat akak aku di atas Gunung Jerai. So sebelum naik ke Gunung Jerai tu, dekat bawah-bawah tu kita datang dekat rumah pakcik tu lah. Tapi before that, pakcik tu dah cakap awal-awal, dia kata tolong beli bunga hidup. And then dah travel tu sampai dekat situ area rumah pakcik tu dalam pukul 6.30 ke pukul 7. Tunggu sampai pukul 12 malam, sebab pukul 12 malam baru boleh naik ke Gunung Jerai. Dan pakcik tu akan berubat akak aku pukul 1 pagi macam tu. Aku rasa macam, ya Allah, dah lah pukul 12 tu pun dah seram. Ni dia tunggu pukul 1 pagi pula lah nak berubat akak aku tak tahu kenapa. So aku pun tertidur dan aku bangun je dah pukul 12 malam. So turunlah naik kereta. Pakcik tu naik kereta dia tau. Kereta kita orang ni kira follow je lah pakcik tu naik macam mana, sebab kita orang tak pernah naik Gunung Jerai. So bila dah follow pakcik tu, serius jalan Gunung Jerai tu sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat bahaya. Dia punya sneko tu very tajam guys, tajam gila, sangat gelap Hanya aku masa naik tu, zaman tu lah, pada tahun 2016 tu masih tak ada lampu jalan tau. Betul-betul sebelum puncak Gunung Jerai tu, masa tu lah kita orang ada stop satu tempat. Pakcik tu hentikan dekat satu tempat ni, dia kata okey, kat sini kita akan berubat. Okay, well prepared, macam memang tempat tu memang dah selalu berubat orang dekat situ. So bila kita datang je macam dah ada tapak kemenyan, macam-macam lah ada. So aku macam mungkin dia dah selalu berubat orang kat situ. And then bila orang sampai je, rupanya dah ada dah pun orang menunggu pakcik tu untuk diberubatkan. Masa tu aku ingat pasangan bangsa India tau, dua orang, lelaki dengan perempuan. Sebab aku tak tahu nama dia, so aku terpaksa guna ayat bangsa India. Berubat dahulu diorang dua ni, kita orang hanya tengok je lah. Masa tu pelik tau, masa berubat tu, kenapa orang bangsa lain pun sampai cari pakcik tu. Rupanya dekat area situ memang pakcik ni dikenali sebagai orang yang berubat orang, even though orang bukan Islam pun dia boleh ubatkan, macam tu lah. So aku rasa macam wow, hebatnya dia, macam tu lah. Masa pakcik tu berubat dua orang ni kan, pelik tau dia punya bacaan pun pelik. Tapi sebab aku duduk agak jauh, so aku macam tak dapat nak dengar spesifik bacaan dia guna tu. Tiba-tiba dengar bunyi kera bersahut-sahutan tau, yang sangat ramai. Aku rasa 100 lebih ataupun beratus aku rasa kera kat situ. Macam ada bunyi je tu, macam bukan burung gagak aku, tapi bunyi kera lah. Aku tak kerti lah nak buat. Tapi apa ni, apa tu pakcik tu cakap, benda tu dah datang. Aku macam, bukanlah, dia kata macam benda tu ada lah, macam orang seru benda tu ada dan kera tu nampak macam tu lah. Dia kata okey, ayah aku kena duduk depan dia dengan akak aku. Okey, akak punya ayah aku kena duduk depan dia. Dan ni pakcik tu, belakang pakcik tu ada 3 orang, dah ada susunan. So tengah-tengah ni ada barang-barang dia tahu. Pulut kuning, lepas tu ada juga sintok, 5 purut, bunga hidup yang ayah aku beli tu, lepas tu mayang pinang, lilin, lepas tu ada juga tempat bara kemenyan tu kan, dengan tembika bubur air. So yang tembika bubur air ni orang panggil buyung. Dekat situ lah pakcik tu panggil buyung. So buyung tu diisi dengan air Gunung Jerai. Kau tahu tak, tempat dia berubat tu, memang tempat dia berubat tu, tepi tu memang air gunung mengalir, tahu tak? Memang masa tu malam tak berapa nampak, bila dah pagi tu memang cantik lah. Dia dah susun elok-elok lah. Dan ayah aku dengan akak aku diletak kain kuning dekat kepala diorang. So macam takut lah tengok dari jauh kan, kenapa ayah aku yang akak aku pakai benda tu. Pakcik tu dengan asisten dia semua dah start baca jampi-jampi tau. Lepas tu ada baca Al-Quran juga. Aku perasan mungkin sebab kita orang Islam. Masa yang pasangan tadi tu, dia baca benda yang kita orang tak tahu. Tapi bila dengan ayah aku, dia ada bacaan Al-Quran tau. And then bila baca Al-Quran, dan dia ada campur juga bacaan jampi-jampi yang kita orang tak faham. And then asisten dia yang kat belakang tu ada yang macam berzanji, ada yang macam marhaban. So kat situ aku jadi macam, wow, ramai-ramai baca, hebat dah tengah malam dalam hutan memang bertambah-tambah seram cerita dia. Tiba-tiba asisten yang belakang pakcik tu dia cakap,
nampak dayang. Ada puteri-puteri turun. Ramai sangat ni. Dekat belakang ayah aku yang akak aku. Dia kata, memberi penghormatan lah untuk berubat ayah aku ni. Diorang akan tolong lah ayah aku yang akak aku ni. Jadi, akak aku ni penyakit dia baik. Bila dah habis baca tu, kau tahu tak, diorang ni habis berubat akak aku yang ayah aku pukul 3 pagi tau. So, masa tu, diorang pun dah habis baca tu, diorang kata, okey, kita boleh tidur. Tapi tak boleh balik lagi. Sebab besok pagi ada lagi proses dia. Kita orang kena tidur dalam kereta masa tu. Ayah aku ni, dia kata kita tutup enjin tapi kita buka tingkap. Ya Allah. Kau tahu, dah lah tempat tu gelap guys. Dah lah gelap. Dah lah seram. Aku jadi macam... Aku seram sebab malam-malam dekat dalam hutan kiri kanan kau semua gelap. Gelita. Lepas tu kau tak buka mana-mana enjin. Kau tak buka enjin lah. Pakcik tu pun tak buka enjin. Diorang tidur macam tu je. Weh, memang gelap gila. Hanya yang kita orang ni hanya nampak disebabkan adanya cahaya dari bulan. Faham tak? So aku jadi macam... ya Allah, seramnya. Dah lah aku duduk dekat tepi tingkap. Dan dah subuh. So bila subuh tu nak cerita kat korang ni. Subuh nak pergi solat subuh pun aku dah cuak gila tau. Aku nak pergi solat subuh tu, kita orang kena lalu macam satu jambatan ni. Tapi bukan jambatan titi lah. Bila kau dah lalu titi tu, barulah kau boleh datang kat satu toilet. Dah lah titi tu macam... Kau tahu tak, macam dah nak reput, macam dah nak roboh. Lepas tu, dah lalu tu dengan penuh kesabaran. Dan masa tu hanya guna lampu handphone dengan bateri nak mati masa tu. Dia punya tanah tu, kan dah turun pada titi tu, terus jumpa tanah kan. Tanah dia tu, macam tanah basah tau, macam tanah lumpur. Aku masa tu asyik nak tergelincir tau masa tu. Dan toilet dia busuk. Bila kau masuk je, kau tahu tempat tu memang dah tempat ditinggalkan. Kalau korang masuk lah toilet macam tu. So, aku ambil air semayang dekat sinki. Keluar pun ramai-ramai naik titi semua. Lepas tu kita pun solat subuh. Okay. Dan maksudnya langit dah start biru kan masa tu. Lepas tu tiba-tiba pakcik tu cakap, okey, akak aku kena mandi air gunung yang tengah mengalir tu. Gunung kan jatuh je air dia, lepas tu ada macam tempat mendatar. Lepas tu turun air, lepas tu ada tempat mendatar kan. Okay. So akak aku mandi kat tempat mendatar tu lah. So bila mandi, kau tahu lah pakcik tu suruh apa? Ini yang paling aku rasa macam, sorry to say, memang macam bodoh sikit. Sebab dia suruh akak aku berkemban. Masa tu pun tak reti nak marah. Kalau cuba sekarang dia suruh, memang aku tabuh satu kali. Pakai kain batik, mandi air dalam tu. Maksudnya kena masuk dalam air gunung tu and then kau mandi. Lepas tu kena mandi dengan bunga-bunga hidup tu yang orang dah baca malam tadi tu. Then kena kutip balik semua bunga tu. Kira air kat situ tak adalah mengalir laju sangat. So bunga-bunga tu masih di situ kan. So kutip bunga tu semua kena letak balik dalam buyung. Masa tu pakcik tu bagi dekat ayah aku. Dia suruh ayah aku lempar jauh-jauh bunga tu dengan berniat, pergilah kau penyakit sejauh yang boleh. Aku tak berani nak cakap lah yang dia punya ni totally tak betul. Mungkin ada yang betul. Mungkin ada memang ini cara tradisional mereka berubat. Tetapi yang aku tak faham, bila suruh akak aku berkemban tu, dah lah dia ada kat situ. Faham tak? So kat situ dah nampak lah yang dia ni memang pelik. Bagi aku, terus terang cakap tak betul. So kalau kita pergi dekat Darus Syifa ke, kita pergi berubat yang ustaz-ustaz, kita tak akan suruh pun anak engkau ni kena berkemban macam tu. So itu adalah pengalaman family aku, yang mana pengajaran buat kita orang dan peringatan buat korang. Korang jangan mudah percaya. Contohlah, macam mak ayah aku ni, sebab ada orang suggest, oh pergi kat dia ni bagus. No. So aku suggest kat korang tanya dulu orang yang cerita tu, dia ni bagus sekian. Tanya dulu macam mana cara dia berubat. Sekali korang mesti tertanya-tanya lepas berubat tu, akak aku punya sound epilepsi masih ada atau tidak kan. Mesti korang tertanya-tanya kan. So jawapannya masih ada guys, malah lebih teruk. So dulu memang akak aku memang dah sound every month. So bila dia dah berubat dengan pakcik tu, sebenarnya kesannya dengan lagi teruk. Tak tahu kenapa lagi teruk. So sampai kita orang kena berharap dengan ubat, hospital and so on. Tetapi yang paling penting adalah berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada manusia. Kalau boleh kita jangan meminta sangat kepada manusia, tolonglah bagi anak saya ini baik. Sebenarnya kita minta dulu kepada Allah, kepada Tuhan lah yang lebih mengetahui penyakit seseorang. Ni kalau kita korang last kali cerita ni, yang paling seram adalah masa kita nak balik. Kita nak kena lalu satu bukit ni. Kita 4 orang je dalam kereta tu. Kau tahu tak boleh naik guys. Dia kan ni bukit nak kena naik. Masa nak naik tu kat sini dia tak pergi-pergi guys. Dia macam tu je. Ayah aku dah tekan gila-gila, tak boleh. Memang tekan habis weh. Tak boleh pergi. Masa tu kan ayah aku cakap, awak berat sangat. Ayah cakap, kenapa berat sangat ni? Siapa yang berat sangat ni? Lepas tu ayah aku laju sikit nak naik.
nak naik ni mesti sangkut, tak boleh naik bukit tu. Sampai sekarang aku rasa macam oh my god. Dia suruh aku yang akak aku turun, and then aku yang akak aku turun lah. Lepas tu aku yang akak aku turun, and then barulah boleh naik guys. Pelik tak? Masa tu macam semua dah boleh agak, macam ada gangguan masa tu. Pakcik tu dengan kawan dia 4 orang juga. Kau tak pelik ke? Kan aku cakap pakcik tu dengan assistant dia 3 orang. Macam mana kereta dia boleh lepas naik bukit tu, yang kereta kita orang tak lepas. So korang jangan lupa subscribe, like dan share video Lelio channel. Dan jangan lupa tekan butang loceng dekat bawah untuk dapat next notification for the next video Lelio channel.